Saya Humaira Amira, boleh panggil saya Amira. Ni kawan saya Misha. Kami pelajar daripada Universiti Sultan Azlan Shah, iaitu USAP. Ini nak membualkan dengan puan lah untuk sedikit pasal kerjaya kaunseling yang untuk kami punya assignment lah. So sebelum tu boleh puan kongsikan sikit pasal latar belakang puan macam mana? Nama saya Puan Brigaya Sriandara, Puan Ujian Kumar. Saya belajar ijazah bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Lepas tu saya sambung belajar sarjana dalam psikologi pendidikan di UKM. So saya berkhidmat di sekolah pertama saya adalah Sekolah Menengah Teknik Great. Okey, yang kedua Sekolah Menengah Jalan Ipoh Kajang. Ketiga saya di SMK Buntung di Ipoh, dan sekarang saya di sekolah sini lah. Okey, pengalaman kerja saya sekarang saya dah lebih 17 tahun lah dalam dunia kaunseling ni lah. Dan saya juga merupakan kaunselor berdaftar lah. Puan ni macam kata apa, tempoh puan kerja dengan tempat puan kerja ni pun dah dekat 17 tahun mengajar sebagai cikgu kaunseling. So boleh puan kongsikan sedikit tak apa maksud kerjaya yang puan faham? Apa tu kerjaya? Bagi saya kalau kerjaya maksudnya seseorang menceburi sesuatu atas dasar minat, dia suka bersesuatu, ataupun dia nak cari duit, ataupun juga mengisi masa lapang. Kalau ada yang dah ada duit, dia nak ceburi sesuatu bidang kerjaya supaya dia nak menimba pengalaman. So ini yang saya faham lah patut masuk kerjaya. Kalau macam pelajar tu dia macam pada hala tuju, apa yang puan selalu bagi untuk pelajar tu untuk motivasi? Okey, kalau pelajar dalam hala tuju, mula kita akan buat ujian psikometrik. Sekarang di mana sekarang semua sekolah dah ada ujian psikometrik untuk mengenali personaliti budak tu dulu. Okey, personaliti budak tu bagaimana? Okey, lepas tu kita ada satu lagi ujian inventory minat kerjaya, IMK namanya. So IMK tu maksudnya budak akan istilah dia lebih kepada kerjaya bagaimana. Adakah dia suka kerja yang duduk dalam office, atau dia suka kerjaya yang tidak memerlukan banyak struktur ke? So kita akan kenal pasti dulu dua perkara ini, personality budak tu dan juga minat dia ke arah kerjaya mana. So lepas kita mengenal pasti dua perkara ini, dan kita akan bagi tahu kat budak tersebut kerjaya-kerjaya yang terkini yang ada di Malaysia ke, lepas tu dia minat tak ke arah kerjaya tu. So apa yang dia perlu buat kalau dia nak pergi ke arah kerjaya tersebut. Contohnya dia nak jadi doktor mata, kan? Okey, apa yang awak kena dapatkan dulu kalau nak jadi doktor mata? So kita akan bagi dia pendedahan lah. Okey, apa syarat kalau awak nak dapat nak jadi masuk, awak kena masuk universiti mana? Awak kena dapatkan syarat SPM apa? Lepas tu video-video berkaitan dengan kerjaya doktor mata. So dia minat tak? Ataupun kita akan bawa dia ke college atau universiti dan menerangkan dan memberi mereka penerangan lah berkaitan dengan kerjaya tersebut. So seseorang budak tu dia dah dapat dah satu skop yang kerjaya yang dia nak ceburi. So kita akan buat hala tuju kerjaya berdasarkan faktor-faktor ini lah. Bagaimana kalau macam pelajar yang dia punya keputusan exam tu rendah, macam mana puan nak bagi motivasi dia untuk dia teruskan belajar? Okay. Kalau contohnya pelajar yang keputusan sangat teruk kan, maksudnya dia susah nak lulus BM atau sejarah, tapi selalunya kita sekarang akan memastikan murid ni kalau dia tak boleh skor subjek lain tak apa, BM dengan sejarah tu dia kena lulus, dan kita akan channelkan dia dekat kemahiran. Dia ni tak bolehlah ke arah kerjaya yang memerlukan pencapaian akademik yang bagus kan. So kita akan channelkan dia apa kemahiran yang dia ada, apa yang dia minat. Contohnya dia kata dia minat ke arah spa ke, kecantikan ke, seperti tak minat belajar, dia nak kemahiran kan. So kita akan channelkan dia kat kolej-kolej kemahiran yang government dulu. Ada kolej-kolej government dia memang dia nak syarat BM sejarah mesti kena lulus. Katakan budak tu tak lulus juga BM sejarah, so kita akan channelkan dia juga kolej swasta yang boleh menerima mereka, tapi ada banyak bantuan-bantuan lah untuk mengurangkan beban dia. So kita akan channelkan dia begitu. Alright. Okay. Soalan seterusnya dia macam apakah macam kecenderungan dan faktor kerjaya puan sekarang? Kenapa puan saya pilih kerjaya ni? Okey, saya memang dari sejak saya belajar di sekolah menengah, saya memang suka menolong orang. Dan saya suka buat kerja-kerja sosial. Dan kalau saya pergi mana-mana pun orang akan menceritakan masalah dia kepada saya. Jadi mula-mula memang sebelum saya nak jadi kaunselor, memang saya nak bercita-cita jadi lawyer lah, peguam. Lepas tu
Tapi bila sampai SPM saya nak jadi lawyer. Tapi bila saya masuk form 6, saya banyak ikut saya punya kawan-kawan yang dalam kalangan cikgu pergi motivasi lah, mereka selalu bagi motivasi, so saya selalu ikut mereka. So lama-lama bila saya nak mohon option untuk masuk universiti lepas habis form 6 tu, saya pilih pilihan pertama saya adalah bimbingan kaunseling. Dan saya terus dapat my first choice lah di UPM. So masa puan dapat kaunseling tu, apa puan rasa perasaan puan time tu? Bila saya dapat bimbingan kaunseling tu, sebab dekat UPM dia akan memilih berdasarkan ujian dan juga ada interview. So saya tak sangka lah dua-dua tu saya dah lulus. So bila dua-dua saya dah lulus dan saya dipilih, saya rasa bersyukur lah. Saya rasa memang Tuhan dah memilih saya jadi kaunselor. Sebab jadi kaunselor ni bukan senang tau sebenarnya. Orang mesti fikir kaunselor ni senang kerja, sebenarnya bukan. Melibatkan banyak pengorbanan. Dan kejayaan ni adalah banyak pahala daripada pujian. Awak takkan dapat pujian apa-apa, tapi awak akan dapat banyak pahala. Dan kerja ni orang takkan tahu apa-apa. Hanya antara awak dengan Tuhan saja. Dan kita punya tugas adalah untuk menyelesaikan masalah orang, bukan 100% ya. Kita hanya membantu pelajar ke orang yang datang jumpa kita ni meleraikan sahaja. Kita bimbing dia, kita meleraikan sahaja, tapi yang akan buat keputusan adalah dia. Kita tak boleh buat keputusan untuk mereka. Sebab kadang-kadang bila mereka ada masalah, mereka tak boleh berfikir saya jauh. So kita hanya mendengar dan kita akan meleraikan supaya dia nampak jalan untuk buat satu keputusan. Itu saja tugas kita. Dan kalau keputusan itu bagus, dia dah dapat menyelesaikan masalah dia tu, dia akan cari balik kita. Dia akan cari balik kita untuk mengucapkan terima kasih. Tapi ingat satu, manusia tak boleh berubah secara tiba-tiba. So proses kaunseling kita mungkin kita mula dari tingkatan 1, tapi tingkatan 5 baru kita boleh nampak perubahan drastik. Bukannya masa tu juga pelajar tu dah berubah, tak ada. Sebab dia dekat sekolah hanya sementara saja. Dia lebih ke arah di rumah yang ada banyak masalah. Tapi cuma kita bantu dia dan kita jangan bagi dia terjebak benda-benda yang tak baik lah kan. Kita melindungi dia dan kita selalu bagi dia kasih sayang. Kalau dekat sekolah memang begini caranya. Sebab budak-budak kadang-kadang tak pandai buat keputusan. Cuma kita bagi banyak dia aktiviti berkaitan dengan kesihatan mental, kerjaya. Dia lebih bukan 100% counselling lah. Bagaimana kalau macam pelajar tu dia macam puan dah bagi dah bimbingan dekat dia, tapi dia side dia okey, side dia buat perangai, side dia okey. So apa lagi puan akan bagi? Saya akan bersabar. Mungkin kaunselor ni ini kelebihan kita. Kalau dibandingkan kaunselor dengan manusia lain atau cikgu lain, kesabaran itu yang sangat penting yang perlu ada pada seorang kaunselor. Sebab itu yang klien kita berharap dekat kita. Siapa yang boleh bersabar dengan kerana saya? Itu tanda soal budak. Dan budak selalu dia takkan first impression, takkan percaya kita. Budak sekarang dia akan menilai kita tau. Budak sekarang dia akan menilai kita sejauh mana saya boleh percaya kaunselor ni. Dan kalau dia nampak kesungguhan kita nak membantu dia, dia akan buka cerita sebenar dia. So selalunya kaunseling ni, kalau klien kita tak bagi tahu kita cerita sebenar, kita tak boleh bantu dia. Sama juga kerjaya kita seperti doktor juga. Kalau klien tak bagi tahu apa masalah dia sebenarnya, doktor tak boleh bagi upaya sebetul-betulnya. Sama juga bidang kaunseling, kalau pelajar tak bagi tahu cerita sebenar, kita memang tak boleh bantu dia. Dan kita bukan boleh baca fikiran dia. Kita tak ada kemahiran tu, kaunselor tak ada. Kita hanya ada kemahiran untuk menyelesaikan atau memberi jalan penyelesaian kepada masalah dia berdasarkan masalah yang diceritakan kita. So kalau dia nak percaya kita sepenuhnya, dia akan menguji kesabaran kita. Contoh macam di sekolah, selalunya kita menghadapi masalah kehadiran kan, sekarang isu kehadiran kan, budak selalu tak datang sekolah. So kadang-kadang saya terpaksa keluar daripada watak kaunselor, saya jadi pekerja sosial. Pekerja sosial apa jawatan dia, apa kerja dia? Pergi ke rumah, ketuk pintu kan, siapa tak datang sekolah, mengapa tak datang sekolah. So terpaksa keluar daripada watak kaunselor, nak pergi mendalami lagi apa masalah budak ni sebenarnya. So bila pergi kat rumah, kita tahu okey, itu masalah budak ni. So nampak, so senang nanti saya datang balik kat sekolah, senang saya faham apa masalah budak ni sebenarnya. So senang saya nak keluarkan. Saya boleh tanya banyak-banyak soalan terbuka supaya dia boleh jawab. Kita nak cari hint itulah. Kadang-kadang budak sekarang ni sebenarnya banyak masalah dibandingkan dengan zaman cik saya. Sebab zaman sekarang ni banyak sangat anasir negatif.
Itu yang mencabar sekarang kerjaya kaunselor sebenarnya. Selalu orang kata kaunselor duduk dalam bilik saja kan. Tapi bukan sekarang, zaman ni tak ada. Kaunselor memang kena keluar, kena pergi cari apa masalah, apa dekat rumah dia, apa masalah dia hadapi. Baru kita boleh dapat bantulah. Jadi apa yang saya nampak adalah bila kita jauh dah, kita nak mengenal pasti apa masalah dia, lama mungkin mengambil masa 5 bulan, 6 bulan. Lepas tu dia tengok, cikgu ni, kaunselor ni betul-betul nak membantu saya. Lalu dia buka cerita sebenar. Bila dia dah buka cerita sebenar, kita dah selesai masalah kita. Kita boleh bantu dia. So bila dia ada orang, dia rasa orang ada seseorang sanggup bantu saya, sanggup mengenal saya, dia nak membantu sebenarnya, dia punya niat adalah membantu saya, dia akan dengar cakap kita. Itu yang orang yang degil lah. Maksud saya budak yang degil kan. Banyak sangat kita akan guna intervensi lah, tarik budak sekarang. Sebab budak sekarang ni banyak tak ada kasih sayang. Sebab mak ayah bekerja. Dulu kita ada mak dekat rumah. Sekarang mak ayah dua-dua kerja. Lepas tu masing-masing dah ada gadget. So bila dia ada masalah, dia tak tahu dia nak cari siapa. Apa perasaan puan bila pelajar tu bermasalah, tiba-tiba dia berubah menjadi pelajar yang baik? Apa perasaan puan terhadap budak tu? Saya akan rasa gembira. Daripada 20 orang, 50 orang, seorang je kita boleh harapkan perubahan tu. Kalau seorang tu dah berubah, kita rasa bersyukur dan kita rasa berterima kasih lah. Kadang-kadang kita ni kaunselor ni banyak kena ada ilmu kerohanian tu. Sebab kadang-kadang Tuhan pun memerlukan, kita perlukan pertolongan Tuhan supaya dia boleh menggunakan kita sebagai medium supaya dia boleh selesaikan masalah. Sebab tu kadang-kadang bukan, kita nak kaunselor bukan malaikat. Itu saya kata kaunselor bukan malaikat, tapi kaunselor perlukan banyak sangat bantuan kerohanian supaya kita boleh menyelami masalah budak tersebut. So kadang-kadang terpaksa kita ada ilmu-ilmu bukan saja daripada universiti saja, kena cari juga ilmu-ilmu yang lain yang kita boleh dapat membantu budak tersebut. Contohnya macam budak yang selalu tak bercakap, susah nak keluar bercakap. Dia takkan bercakap masa sesi kaunseling. Kita suruh dia melukis. Selalunya orang macam tu introvert. Dia introvert, tapi melalui lukisan kita boleh baca apa masalah dia sebenarnya. Ada juga pelajar. Ada juga pelajar yang suka menulis. Dia tak mahu bercakap. So dia menulis, dia akan bagi kat kita. So kita baca, lepas tu kita terangkan kepada dia. Macam kalau pergi ke sekolah rendah lagi menghadapi masalah. So budak sekolah rendah kalau dia bagi tahu masalah, selebihnya dia diam. Lepas tu selebihnya dia keluar tu pun kita tak boleh percaya. Faham? Sebab budak-budak kan. So kadang-kadang kita gunakan apa? Patung. Kita gunakan patung-patung, banyak-banyak patung. Kita akan suruh dia pilih patung mana dia suka. So patung mana yang dia suka tu, memilih tu, kita akan tanya dia kenapa suka patung ni. So dari situ kita tahu apa masalah dia. Contohnya macam kita letaklah patung hantu sikit satu. Kita letaklah patung yang garam, macam Hulk ke apa kan. Kita letaklah satu patung yang didera ke apa ke kan. Kita letak semua tu, tengok dia pilih patung mana. Kalau dia pilih patung yang bengis, yang patung yang ramai orang tak suka, dia pelik, yang pilih yang patung yang pelik-pelik, mesti ada something dalam hidup dia, kehidupan dia. So kena kaitkan. So maksudnya apa yang saya nak sampaikan, perlu ada banyak ilmu untuk zaman ni. Sebab banyak sangat versi manusia yang kita akan jumpa dalam kaunseling. So kita nak keluarkan dia kan. So perlu menggunakan banyak teknik lah. So kaunselor sentiasa kena ada ilmu, sentiasa kena fresh lah. Dia kena dapatkan ilmu banyak-banyak untuk membantu seseorang. Macam pelajar introvert dengan extrovert. Kalau macam pelajar introvert ni banyak diam, kalau extrovert ni dia banyak bercakap. Macam mana puan handle dua personality? Kalau extrovert tu saya senang lah bagi saya. Sebab dia akan cerita, semua. So kita pun senang. So kita kan mula-mula kita ada sesi penerokaan, sesi mengenali satu sama lain kan. Lepas tu kedua kita pergi meneroka masalah dia. Lepas tu ketiga kita akan bawa perbincangan kan. Awak kalau nak ambil keputusan ni, apa awak nak buat? Apa pilihan-pilihan yang ada? So kalau orang yang extrovert tu senang lah. Kalau yang introvert dia susah sikit lah. Kadang-kadang sesi pertama dia tak akan buka mulut. Sesi kedua pun dia tak akan buka mulut. So saya kata kesabaran tu lah. Kadang-kadang saya akan juga menggunakan kawan baik dia. Kita akan dapatkan maklumat pasal diri dia melalui ibu bapa ke, melalui kawan-kawan dia ke, ataupun melalui cikgu-cikgu yang mengajar dia ke. Kita kena dapatkan juga maklumat. Tak boleh 100% daripada dia. Salah satunya pergi rumah dia juga kan. Dia tahulah situasi sebenarnya kat macam mana. Selalunya pelajar introvert ni macam mana kita nak handle dia? Selain kita nak maksud saya macam selain kita nak berkomunikasi dengan mak ayah ataupun kawan-kawan, kita nak bagi dia macam buat something, aktiviti yang cergas. Kalau aktiviti yang cergas,
Dia selalunya tak ada juga. Macam ni lah saya letak macam permainan-permainan macam ni kan. Tu kadang-kadang dia main topik ke apa ke kan. Lepas tu melalui dia main-main tu, kita akan tanya dia lah. Kadang-kadang secara tak sedar lah, dia sendiri tak sedar. Kadang-kadang kita bagi makan-makan, masa makan tu kita tanya dia. Kadang-kadang selalu bila orang tengah makan tu, orang akan banyak bercerita. Alright. So macam sebagai puan skop kaunseling, cikgu kaunseling, bidang puan, tugas puan semua ni agak mencabar lah untuk puan. Ya, sangat macam. Apa kecabaran yang puan hadapi selama ni? Macam sangat-sangat tukar lah untuk puan dengan pelajar-pelajar. Cabarannya adalah kadang-kadang macam kaunselor ni, kita ada watak-watak macam-macam lah, betul tak? Tapi kadang-kadang saya lupa diri, saya jadi lebih kepada ibu kepada budak tersebut, faham? Kadang-kadang kita perlu ada satu tahap. Kita ni kaunselor dengan klien, kita kena ada satu barrier. Kadang-kadang saya terlupa benda tu. Lebih ke arah keibuan. So sebagai ibu tu, itu cabaran saya sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa, kita ada heart kadang-kadang kan. Kadang-kadang ada orang kesuka kita. Bila sesi kaunseling ni, bila ada pelajar yang akan mengambil kita sebagai ibu dia, dia akan jatuh cinta pada kita. Dia cakap apa? Dia akan kata, kaunselor ni sangat memahami saya, sangat ni kan. Dia akan ada perasaan lebih ke arah. Itu yang cabaran yang kita akan alami. Dan kita perlu mengalihkan dia balik. Ni saya ni adalah hanya kaunselor sahaja, untuk membantu Allah, memahami Allah semua. Itu cabaran saya. Lagi cabaran saya adalah bila saya pergi ke rumah tu. Kenapa saya terpaksa pergi ke rumah? Saya terpaksa jumpa jiran. Ada pelajar yang sangat nakal, sangat degil. Dia takkan buka pintu. Walaupun dia ada di dalam kan kita tahu kan. Itu cabaran-cabaran setiap hari kita pergi rumah dia. Sebab kita nak tunjuk yang kita ni sayang pada dia sebenarnya. Tapi budak-budak sekarang dia pun dia tak boleh salahkan mereka jugalah kan. Sebab sekarang sifat kemanusiaan makin turun tau. Macam mana puan handle dengan pelajar nakal, degil yang teruk? Pelajar nakal yang turut tu lah macam tahun lepas ada seorang budak ni. Dia dah datang sekolah lah kan. Sejak tingkatan 4 dia dah datang sekolah. 1 tahun? 1 tahun? 1 tahun tu. Tapi saya tak putus asa dengan dia. Mungkin kalau cikgu lain dia tak putus asa. Mesti dah keluar surat sekolah kan. Tapi saya tak putus asa. So saya rasa mesti ada something yang kita nak datang sekolah. So 4 ke 6 bulan saya pergi rumah dia, pergi rumah dia. Sekarang saya pergi. Saya pergi. Dia akan buka pintu. Dia tak buka sebab dia kerja ke memang? Dia tak nak. Dia memang tak nak datang sekolah. Tapi saya pergi setiap hari. Dia ketuk-ketuk dia tak datang. Tak, saya akan bawa balik kereta saya. Esok saya pergi balik. Saya ketuk balik. Dia tak datang juga. Mak ayah pun tak bagi respon? Mak ayah, masa tu mak ayah belum rapat lagi dengan saya. So mak ayah macam jenis, mak ayah pun kata, cikgu tak minat belajar. Cikgu tak apa dah cikgu. Tak apa. Saya kata tak boleh. Saya kata dia mesti kena belajar. Sebab dia bukan usia untuk pergi kerja sekarang. Dia mesti kena belajar. Dia mesti kena duduk SPM. So mak ayah pun tengok inisiatif cikgu. Cikgu ni setiap hari datang macam nak saya. Setiap hari datang nak saya. Lepas tu lama-lama sebenarnya dia memuji saya. Faham tak? Dia memuji saya. Lama-lama dia mula datang sekolah. Hari pertama, mungkin bulan April saya cuba kan. Bulan Oktober baru dia datang sekolah. Okey, lepas tu tak datang balik. Datang sekolah, datang tak balik. Tapi saya tak putus asa lah dekat dia. Saya terus pergi. Akhirnya dia dah mula datang sekolah. Okay. Faham tak? Lepas tu, langkah kedua saya, panggil mak dia. Minta kerjasama mak dia. Kalau dia tak bangun, bagi tahu saya. Saya akan datang. Kalau mak puan nak pergi kerja awal, puan tak ada siapa nak bangunkan dia ke apa-apa, puan bagi tahu saya pergi. So, ada kerjasama antara saya dengan mak dia dah. So, slow lah. Proses tu mengambil masa. Saya kata, kaunselor perlu sabar. Mesti itu cabaran saya sebenarnya. So, kalau awak pergi tanya mana-mana kaunselor, kita ada strategi kita sendiri, faham tak? Orang lain takkan faham kita. Kalau macam saya, cikgu-cikgu yang mengajar dengan kaunselor lain kan. Cikgu-cikgu yang mengajar, dia akan kata apa-apa, buang masa dengan budak ni. Terus bagi surat amaran, buang saja budak tu, betul tak? Tapi kaunselor akan cakap apa? Jangan. Bagi dia masa. Itu yang cabaran saya selalu ada. So akan berlaku salah faham di sana. Ini kaunselor ni. Faham?
Tapi kaunselor yang faham kenapa budak tu macam tu. Kan, budak tu memerlukan masa yang lama. So ini awak akan hadapi nanti bila awak pergi ke dunia kerjaya. Awak akan ada pecahan pendapat. Sebab semua manusia yang dia pegang kerja-kerja lain, dia ingat apa pasal nak bantu budak yang tak nak. Kenapa nak force dia nak belajar lagi? Dia dah buat keputusan dia tak nak belajar. Tapi kita pula tak ada, dia ada something sebab yang dia tak nak belajar tu. Kena cari. So macam budak yang saya cakap tu, tahun form 5 saya menghadapi cabaran di mana semua orang kata usaha saya ni akan waste lah, sia-sia. Tapi klien saya tahu apa usaha saya. Kan? So klien saya, dia takkan hancurkan hati kita tahu bila dia nampak usaha seseorang cikgu macam ni. Dia lulus SPM sejarah, BM dengan sejarah, dia dapat A. Budak yang langsung tak boleh, orang kata buang saja dia tu, dia dapat keputusannya. Okey lah, dia BM sejarah, dia dah lulus. Dia sekarang belajar, sambung belajar BPI. So bagi saya, kalau 40 calon saya SPM, seorang yang saya dapat keluarkan daripada lubang, kan? Dan saya ada juga dia punya surat lah, dia sebelum meninggal keluar dari sekolah ni, dia bagi cikgu saya satu surat menyatakan, saya sendiri dah lupa apa yang saya buat untuk dia, tapi dia tulis dari awal dekat surat tu apa yang saya buat untuk dia. So apa yang saya nampak adalah di sini, tu saya kata orang takkan nampak apa kerja kita, hanya awak dengan klien je yang akan tahu. Kalau klien tu adalah dari kemanusiaan tu, dia akan bagi awak sangat. So hadiah dia melalui luahan dia tu sangat membuatkan saya gembira. Dan dia bagi tahu saya, cikgu jadilah diri cikgu. Cikgu jangan buat untuk orang lain. Walaupun cikgu mengambil masa yang lama kan manusia itu berubah, dia kata itulah manusia. Dia sendiri bagi saya kaunseling. Betul. Faham? Tu saya kata, macam saya ambil kerja ni sebagai pahala. Saya tak ada apa pujian, tak ada apa saya nak sesuatu dekat. Asalkan kita boleh bantu seseorang, keluarkan dia dalam masalah. Macam Puan ada cerita pasal pencapaian Puan dalam kerjaya Puan untuk ambil pelajar tu daripada satu lubang. So apa perasaan Puan bila Puan orang kata apa, macam perasaan Puan untuk orang keliling Puan, macam cikgu-cikgu, macam Puan cakap, cikgu ni cakap, oh pelajar ni memang tak boleh, tapi pelajar ni boleh, dia dapat buktikan. Apa cikgu bagi tahu dekat cikgu-cikgu yang lain? Saya tak bagi, tapi cuma saya pernah menyuarakan lah, saya kata tolong ambil satu pengajaran daripada budak yang saya buat tahun lepas. Dia tak menghampakan kita semua, dia masih dapat keputusan yang baik. So bagi saya, lepas mereka nampak benda tu, mereka percaya kepada saya lah. Mereka percaya kepada saya, mereka tapi itulah, orang jarang lah buat kerja-kerja macam ni kan. Tapi kita nak buat, mereka sekarang tak ada apa masalah lah dengan saya. Mereka kata, tapi memang kata kerja gila lah ni. Kerja gila lah sebab awak tinggalkan kerja lain, awak pergi fokus pada seseorang pelajar tu kan. Tapi kerja tu penat bagi saya. Betul saya cakap. Cabaran saya awak tanya hari tadi tu memang penat. Sebab kita ada kaunseling, ada banyak lagi isu kesihatan mental, kerjaya, sasia dan juga disiplin kan. Tapi empat-empat ni kita kena pandailah membahagikan masa. Tapi itu saya kata lebih, kalau kaunselor yang suka lah kan, bukan semua kaunselor macam apa saya buat. Itu saya kata, tapi saya lebih suka buat kerja begini. Sebab saya rasa macam kerja ni Tuhan bagi kat saya supaya membantu orang. Macam kalau saya di Jalan Riko, saya ni lebih kepada ke arah dadah. Isu menangani masalah dadah. Sebab saya isu dadah. Tapi kepuasan kerja saya adalah bila budak tu dah percaya. Kadang-kadang ada yang akan mengucapkan terima kasih pada kita, tapi ada yang takkan ucapkan. Tapi bila kita tengok keputusan dia, kita nampak dia punya lepas sampai SPM, dia pergi melanjutkan pelajar ke matrik, kita dah puas hati. Itu saya kata, kaunselor satu kejayaan yang mulia, yang awak akan dapat banyak pahala daripada Tuhan, itu saja. Daripada awak dapat pujian daripada orang, kurang. Tapi pahala lagi banyak. Memang kita tak akan kurang dapat pujian daripada orang. Memang, melainkan awak buat sesuatu yang macam masuk inovasi pendidikan berjaya. Macam contoh di Kebun tu, saya masuk pertandingan sudut kerjaya STEM. So di situ saya dapat Johan. Saya dapat Johan peringkat daerah Kinta Utara. Tapi sekarang bila faktor usia saya ni, saya dah kurang sikit lah buat kerja-kerja macam apa, termasuk pertandingan apa tak ada. Saya sekarang lebih kepada nak menolong je sampai tak nak masuk belajar, tak nak sekolah. Lebih kurang macam tu.
So, apa macam pendapat Puan kalau macam seorang kerjaya ni dia buat dua kerja? Macam siang dia jadi cikgu, malam dia buat bisnes. Okay, sekarang ramai buat macam tu kan. Sebab dia nak semua nak kerja ni lah untuk duit. So bagi saya tak ada masalah lah. Cuma dia kena pandai bahagi masa lah untuk keluarga dia dengan diri dia. Jangan sampai diri dengan keluarga termakan kan. Untuk asyik jadi ni. Tapi kena bahagilah, kena pandai jaga diri lah. Itu jangan saja. Kalau macam Puan pernah dapat tak satu pelajar social anxiety? Ada? Macam mana Puan handle dia? Okay, yang case kalau- anxiety. Case anxiety saya tahun 2022 ni saya dapat 2 case anxiety. Okey, satu yang memang dia rujuk ke hospital. Masa tu saya datang sini dia memang tak datang sekolah. Okey. Tapi bagi saya kan kita tahu pasal anxiety. Anxiety ni dia akan fikirkan sesuatu yang dalam kehidupan pelajar ni dia melihat ayah dia ni selalu membuat selalu memukul mak dia. Faham? Selalu memukul mak dia, selalu mendera seksual dengan mak dia. So dia selalu tengok benda tu, dia dah jadi trauma. Dia trauma, bimbang, kebimbangan melampau. So bila ayah dia datang ke rumah, dia bimbang. Mungkin benda tu takkan jadi apa-apa dah lah, tapi dia dah bayangkan. So anxiety tu dah melampau, lama dia suka menyendiri. Dia tak nak jumpa kawan-kawan, dia takut tengok kawan-kawan. Dia lebih suka duduk rumah. Jadi bila saya dapat tahu ini maklumat dia, sama juga saya kata, setiap hari saya pergi rumah dia. Setiap hari saya pergi rumah dia, saya kata, "Mai, ikut saya ke sekolah." Ikut saya ke sekolah. Lama-lama sudah okey. Anxiety dia dah okey. Sebab kakak dia ada anxiety melampau dan dah jadi sakit mental. So saya kata kat mak dia, yang kedua kita kena jaga. Jangan sampai tahap kronik macam dia. So beri kerjasama. So ahli keluarga yang memberi kerjasama kita boleh bantu. So kata mak dia pun tolong bagi saya kerjasama. So bila dia naik datang bersama saya kat rumah kat sekolah, saya bagi dia hadiah. Dia setiap hari saya bagi. Akhirnya dia datang SPM, dia pun lulus. 1 tahun tak datang sekolah. Ada satu lagi anxiety social. Dia tu datang tamat jumpa kawan-kawan. Yang ini kita bagi dia masa. Lepas tu akhirnya dia mak dia buat keputusan untuk dia duduk di rumah saja. Tapi dia ada home tuition. Dia diberi home tuition. Dah akhirnya dia dapat A juga. Biar sejarah math semua dapat A. Tapi anxiety social. Tapi susah juga kalau dia nak ke depan ya. Memang melainkan sebab ada yang anxiety social ni keluarga kaya. Memang ayah ni semua dalam dunia pendidikan juga. Yang seorang lagi ni memang mak ni adalah trauma keadaan. Tapi sekarang yang budak tu yang anxiety tu memang dah mula kerja dah sekarang. Dia dah pergi kerja dah. So kita break lah dia punya anxiety tu. Kebimbangan melampau tu sudah lepas. Ayah you takkan kembali balik dah. Faham tak? Mak ayah dah bercerai. So dia tak ada lagi. So cuma trauma tu dia pandang lelaki dia apa. Jangan dia trauma. Tapi kita sudah hilangkan trauma tu. Anxiety. Bagi saya anxiety dengan depression tahap awal kita boleh melawan. Kita boleh handle lagi. Bila seseorang tu dah mula ambil ubat, kebergantungan pada ubat yang melalui bisikan, banyak bisikan, yang tu memang kaunselor dah tak boleh handle dah. Itu memang rujukan psikiatrik 100%. Cuma kalau kita juga ada kes yang rujuk ke psikiatrik, tapi dia ada bergantungan ubat, tapi dia datang sekolah dia akan tidur lah kalau ubat. Sebab kalau dia tak ada ubat, dia banyak bisikan dalam telinga dia. So bila ada bisikan macam tu, kita memang dah bagi dia getah. Sebab budak ni dia akan banyak cederakan diri dia. Ataupun kita dah letak, sebab tu saya wujudkan sudut relaksasi dalam bilik saya ni. Sebab hasil daripada ujian saringan minda sihat, anxiety dengan kebimbangan. So kalau yang tahap sampai psikiatrik ni memang susah. Dan ada yang berhenti sekolah lah. Sebab dia tak boleh sebab mungkin bisikan dia sangat kuat. Kadang-kadang dia akan suruh terjun bangunan. So itu bahaya bagi kita kan. So mungkin dia akan masuk ward. Dia akan masuk ward hospital Bainam tu. Bukan dekat hospital Bahagia tau, dekat hospital Bainam tu. Hospital Bainam ward dekat sana tu masih lagi boleh tikau. So dia ambil ubat berterusan lah. Tapi dia kena minum lah ubat tu. Kalau dia tak makan dia tak boleh. Cuma dia menjajah sikit lah pelajaran Jadi dia. start kalau kita dah ambil ubat dah bahaya dah lah. Kalau dia dah ambil ubat tu, dia kebergantungan pada ubat tu dah jadi kan. So kalau kita guna teknik-teknik yang ni semua tak main dah dengan dia dah. So itu rujukan psikiatrik. Anxiety tu memang dia akan cederakan diri lah. Anxiety dia tak cederakan, depression dia cederakan. Anxiety tu dia kebimbangan sajalah, cuma dia takkan datang sekolah. Yang depression ni dia mencederakan diri.
daripada rumah dia bawa ke sekolah lah sebab Ya, dia kadang dia mereka simpan knife tu. Blade kan, mereka simpan dalam kain sumas mereka. Okay, so last macam apakah kerjaya yang memang puan minat sebelum puan jadi kaunselor ni? Lawyer kan? Lawyer. So kalau sekarang ni puan jadi kaunselor ni, adakah puan rasa nak jadi lawyer balik? Okay.